Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya MT Unjah 10 memperkenalkan diri. Nama saya Aiza Syahidah binti Zakaria. Saya dari Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran SAITED Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Saya akan mengajar Microsoft Tool jenis OneNote 2016. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya terangkan standard pembelajaran mahupun objektif yang perlu dicapai. Pertama, mengenal pasti komponen antara muka OneNote 2016. Kedua, membuat buku nota, bahagian dan halaman baru. 3. Menambah dan mengubah format nota. Keempat, memasukkan pelbagai jenis kandungan termasuk teks, pautan, tag, gambar, video dan lukisan ke dalam buku nota. Dan yang kelima iaitu yang terakhir, mencari dan berkongsi buku nota. Untuk makluman semua peserta, ini merupakan rujukan utama saya. Modul ini telah ditulis oleh saya sendiri bersama-sama dengan Associate Professor Dr. Rafiza Abdul Razak. Modul ini telah diberi nama Bring Back Fun to School with Microsoft OneNote, a work truth for teacher. Means that modul ini telah ditulis dengan memfokuskan kepada penggunaan guru di sekolah. Walau bagaimanapun, pengetahuan mahupun kemahiran di dalam modul ini boleh diaplikasikan ke semua bidang. Untuk makluman peserta juga, modul ini telah berjaya diterbitkan dan diletakkan di bawah Hak Cipta Terpelihara Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Seterusnya, saya masuk kepada bahagian pertama di dalam training saya iaitu teori. Kita pergi kepada pengenalan kepada OneNote 2016. Apa itu OneNote 2016? Di sini saya rumuskan. Pertama, OneNote 2016 bertindak sebagai buku nota digital di mana ia membantu guru untuk mengatur bahan pelajaran di satu tempat dan berkongsi dengan pelajar. Kedua, dengan OneNote Class Notebook, guru dapat berinteraksi dengan buku nota individu pelajar, menyediakan ruang untuk kolaborasi di antara murid dan guru dan berkongsi kandungan perpustakaan mereka sendiri. Ketiga, pelajar mempunyai pilihan untuk berinteraksi dengan bahan sahaja atau dengan mereka yang lain di dalam kumpulan. Keempat, guru boleh mengubah suai pembentangan dengan pantas menyesuaikan kandungan mengikut keperluan pelajar mereka, memasukkan pelbagai elemen seperti teks, pautan, tag, gambar, video dan lukisan ke dalam buku nota untuk dilihat oleh pelajar nanti. Seterusnya, guru juga boleh mengukur tahap pemahaman pelajar dengan meminta pelajar berinteraksi dengan persembahan dan bekerjasama di dalam OneNote 2016. OneNote 2016 menyediakan platform untuk guru melakukan apa yang mereka mahu lakukan yang terbaik, iaitu mengajar setiap pelajar cara bagaimana pelajar perlu diajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana mendapatkan OneNote 2016. Di sini, untuk makluman semua peserta, OneNote merupakan satu aplikasi di mana 100% percuma. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cara untuk kita mendapatkannya. Pertama, langgan Office 365. Ia akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada package. Sebagai contoh, kita akan dapat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneNote, Suite dan sebagainya. Kedua,
Muat turun salinan mandiri dari laman web OneNote www.onenote.com. Jika menggunakan alternatif perisian produktiviti pejabat. Maksudnya di sini, jika komputer peribadi anda tidak menggunakan Microsoft Office sebagai perisian produktiviti pejabat, anda boleh mendownload OneNote, aplikasi OneNote dari laman web OneNote itu sendiri. Ketiga, iaitu yang terakhir, muat turun versi aplikasi dari laman web Windows Store, iaitu https://store/apps/windows jika menggunakan versi Windows 8 dan ke atas. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana mahu menggunakan aplikasi OneNote 2016. Berikut saya tunjukkan demonstrasi langkah demi langkah menggunakan aplikasi OneNote 2016. Untuk mula menggunakan aplikasi OneNote, type OneNote pada taskbar di komputer dan tekan Enter. Untuk makluman, jika anda adalah pengguna OneNote 2016 pada Windows 10, default notebook akan membuka terus akaun yang telah anda sign in. Sebagai contoh, Aiza Syahida Zakaria. Ini adalah akaun Microsoft saya. Okey, untuk sign in dan urus tetapan bagi akaun, pergi file dan klik akaun. Apabila diminta, anda boleh log masuk dengan akaun Microsoft anda di sini. Seterusnya, kita pergi kepada demonstrasi antarmuka OneNote 2016. Untuk makluman semua, ini merupakan antarmuka utama bagi OneNote 2016. Bagi sesi demonstrasi ini, saya memilih untuk membuka notebook ataupun buku nota sedia ada saya sebagai contoh. Okay. Okay. Di dalam antara muka OneNote 2016 terdapat 9 bahagian yang perlu diketahui oleh semua peserta. Bahagian pertama iaitu yang paling atas pada antara muka OneNote 2016 ini dipanggil Quick Access Toolbar. Secara kasarnya, kita boleh klik pada button back untuk kembali kepada page sebelum, ataupun kita boleh klik button drop down menu untuk customize Quick Access Toolbar. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang utama iaitu dipanggil ribbon. Okey, untuk bahagian ribbon terdapat menu bar, file, home, insert, draw, history, review, view dan juga help. So basically di ruangan ini terdapat segala fungsi yang boleh dibuat di dalam OneNote 2016 ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian tepi. Okey, di sini akan disenaraikan segala buku nota yang ada. Okey, atau buku nota digital yang ada lah. Okey, sebagai contoh di sini saya ada satu buku nota digital yang diberi nama DPP SK SAM 1. Okey, di dalam buku nota digital DPP SK SAM 1, saya telah membahagikan buku nota digital ini kepada beberapa bahagian iaitu session. Bahagian pertama, saya berikan nama PQI 6001 Dr. Azmi. Bahagian kedua atau session kedua, PQI 6002 Dr. Razak. Bahagian mahupun session ketiga, PQI 6004 Dr. Amir.
PQI 60029 Dr. Rafiza, dan bahagian yang terakhir ataupun session yang terakhir di dalam buku nota digital saya adalah PQI 6062 Dr. Nas. Okey, seterusnya kita pergi kepada ruangan utama yang kelima, iaitu search bar. Anda boleh membuat carian ke atas mana-mana bahagian di dalam buku nota digital anda. Okey. Di bahagian bawah search bar terdapat ruangan pages, iaitu ruangan yang keenam. Okey. Di ruangan pages akan disenaraikan bilangan pages mahupun muka surat yang ada dalam setiap session mahupun bahagian. Sebagai contoh, session pertama iaitu bahagian pertama PQI 6001 Dr. Azmi terdapat 2 muka surat. Muka surat pertama adalah berkaitan 70% continuous assessment. Muka surat kedua adalah berkaitan 30% alternative assessment. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian utama yang ketujuh, iaitu page title. Okey, seperti yang anda dapat lihat, 70% continuous assessment adalah page title, iaitu tajuk bagi session ataupun bahagian ini. Okey, untuk ruangan di bawah page title dipanggil note taking area, di mana anda dibenarkan ataupun dibolehkan untuk menggunakan ruangan ini untuk membuat nota anda. Okey, bahagian yang terakhir yang utama iaitu bahagian ke-9 adalah quick note. Okey, anda boleh membuat nota ringkas berkaitan tajuk anda di sini. Seterusnya adalah bahagian kedua di dalam training saya, iaitu praktikal. Untuk bahagian kedua praktikal ini, ianya akan disambung pada Selasa 29 Jun 2021. Jumpa anda pada sesi petang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.